Okey, dah record ya. Awak boleh typekan nama awak di ruang chat. Typekan nama awak di ruang chat. Okey, cikgu share screen. Kita pergi soalan nombor 1 terus. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. 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 Ini soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Nombor bercampur ni awak kena tukar dulu kepada pecahan. Tak wajar lah kan? Bawah darab, atas tambah. Okey, jadi sebab tu jadi 4 darab 6, 24 tambah 1, 25. Jadi dia jadi 25/6. Nak tukarkan kepada minit, darab dengan 60 minit lah. Ini ayat matematik. Ini jalan kerjanya. Jadi jawapan yang kita dapat nanti 250 minit. Faham tak? Korang faham tak? Faham. Okey. Cepat salin. Kalau siapa dah buat, terus semak je. Mana yang tak lengkap tu, kamu lengkapkan lah. Dah? Korang? Dah. Okey, boleh cikgu pergi nombor 2? Boleh. Okey, ni nombor 2. Tukarkan hari kepada jam. Hari kepada jam, apa hubungan antara unit ni? 1 hari 24 jam. Sebab itu nak tukar kepada jam, cikgu tunjukkan ni darab dengan 24 jam. Ini ayat matematik. Kamu gariskan. Sebelah kanan macam biasalah. Jalan kerja. Mesti tunjukkan bentuk lazim darab tu. Ya. Tunjukkan ni juga titik perpuluhan macam mana kita nak letakkan ya. Gerakkan 3 kali mengikut nombor yang ada titik perpuluhan ni. Sama ikut. Sebab itu jawapan dia kita dapat 219 jam. Okey. Kemudian bulatkan juga C Pada buku aktiviti awak bulatkan juga C. Kemudian pada buku tulis jalan kerjanya macam ni. Yang cikgu tunjuk ni. Soalan tak perlu salin. Faham tak? Faham. Soalan atas ni tak perlu salin. Bulatkan aja pada buku aktiviti. Tapi pada buku tulis awak kena letaklah nombor 2. Ini ayat matematik, gariskan. Sebelah kanan ni bentuk lazim. Kemudian jawapan akhir letakkan di bawah ayat matematik. Dan dalam kurungan apa pilihan ABCD tu. Okey. Sebab tugasan untuk hari ni kamu kena hantar gambar tugasan pada buku tulis. Kamu kena tangkap gambar buku tulis yang jalan kerja kamu tulis. Cikgu tak nak dalam buku aktiviti. Buku aktiviti tu soalan saja. Kan soalan cikgu tak nak. Cuma kamu kena bulatkan lah. Tapi kalau nak hantar pun boleh juga. Hantar apa? Soalan muka surat 65 dengan 66 yang kamu dah bulatkan. Dan juga hantar jalan kerja yang kamu tunjukkan. Semua jalan kerja yang kamu tunjukkan pada buku tulis. Faham tak korang? Faham. Faham. Sekejap
Okey, dah ke korang? Nombor 2? Dah. Dah. Pergi nombor 3. Nombor 3. Antara berikut yang manakah benar? Jadi kita kena kira satu-satulah. Untuk A, 1.5 tahun sama tak dengan 15 bulan? Jadi kita kena tukarkanlah tahun kepada bulan. Jadi 1.5 darab dengan 12 bulan lah. Sebab setahun 12 bulan. Jadi awak selesaikan bentuk lazim tu. Jawapan dia kita dapat 18 bulan. Jadi A ni tidak benar lah. Sepatutnya 18 bulan. Kemudian kita buat pula B. B 2.1 dekad nak tukar kepada tahun. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Sebab itu kita darab 10 tahun. Jadi kita gunakan cara cepat iaitu menggerakkan ke kanan sebab darab. Jadi kita gerak berapa kali? Berapa kali kelas kita gerak? Satu. Satu je. Satu je sebab kita hanya ada satu sifar. Sebab itulah jalan kerjanya kita tunjukkan pergerakan sekali lepas tu letak anak panah. Bermakna jawapan ni ialah 21. Sebab titik perpuluhan kat sini. 1 ni maksudnya sah. 2 ni puluh. Sebab itu jadi 21 tahun. Jadi betul lah pilihan B. Pilihan B pun 21 tahun. Jadi jawapan dia B bulatkan. Dan kamu kena tambah pada jalan kerja B tu. Awak kena letak kat bawah dia. Jawapan ialah B. Macam tu. Faham tak? Faham. Okey, kalau dah cakap tahu. Dah. Yang lain dah ke? Dah. Sebelum cikgu lupa, kamu dah type nama dah? Dah type Dah. nama kamu pada ruang chat? Siapa yang type nama sebelum cikgu rekod, nama kamu takkan masuk. Lepas cikgu dah rekod tadi, baru kamu type, baru dia masuk. Okey, kita terus nombor 4. Nombor 4, dia sediakan tempat kosong Anu. Berapa minit tambah dengan 3/25 jam sama dengan 5 jam. Jadi kita kena buat operasi tolak. Yang besar ni nombor bulat 5, ni nombor bulat 3. Jadi 5 lebih besar daripada 3. Jadi susunan ayat matematik awak tu perlu bentuknya begini. 5 tolak 3, 2/5. Saya letakkan dalam kurungan sebab saya nak tulis unitnya sekali saja. Jadi begini ayat matematik. Kemudian selesaikan. Okey, selesaikan cara dekat tepi ni. Okey. 4 5/5. 5 ni kita tukarkan kepada nombor bercampur, dia menjadi 4 5/5. Kenapa kita pilih 5? Sebab kita ikut penyebut pada nombor soalan sebelah dia. Penyebutnya 5. Jadi pengangka dan juga penyebut yang baru ni pun 5/5. Kalau kita jumlahkan balik, 4 tambah 5/5 sama dengan berapa kelas? 5. 5/5 sama dengan berapa? Cikgu tak tanya 4, cikgu tanya 5/5. 1. Jadi apabila 1, pecahan ini ditukar kepada nombor bulat, dia menjadi 1 kan. 1 tambah 4 kan jadi 5 dapat balik. Bermaksud kita tak mengubah nilai 5 ni bila kita tukar 4 5/5. Kita hanya mengubah bentuk nombor. Kemudian kita sambung tolak dengan 3/25 ni. Okey. Penyebut sama, so tolak
pengangka dan juga nombor bulat. Tu yang dapat 1/3/5 jam. Setakat ni faham tak? Faham. Kemudian, kita tak nak Faham. jawapan, bagus. Kita tak nak jawapan kita dalam bentuk nombor bercampur kerana anu ni unitnya ialah minit. Jadi, kita kena tukar semua kepada minit. Okay. So, kita cari dulu minit pada pecahan. 3/5 jam ni kita tukar dulu kepada minit di sebelah sini. Jadi 3/5 darab dengan 60 minit. Sebila awak potong. Okay. Kita akan potong pasangan B dengan C menggunakan sefer apa ni kelas? Kalau kamu tengok cikgu buat ni. 5. Sefer 5. Potong 5 tinggal 1. Betul. Potong 6, kita pilih tempat pertama pada sefer 5 iaitu 5. Jadi 6 tolak 5 ada baki 1. Okey, letak baki di bawah. Kemudian kita cantumkan dengan nombor seterusnya iaitu sifar. Bila cantum dia jadi 10. Jadi cari pula 10 dalam sefer 5 iaitu di tempat kedua. Jadi nak teruskan pengiraan ini 3 darab 12. Tu cikgu tunjukkan kat bawah ni kan. Ini kita congak saja. Dia jadi 36. Bermaksud 1/3/5 jam sama juga dengan 1 jam 36 minit. Jadi 1 jam ni pun kita kena tukar kepada minit. Jadi kita buat operasi tambah di bawah ni. 60 minit tambah 36. Jadi semuanya dapat 96 minit. Okey. Jadi sebab itu jawapan kita ialah 90 minit dalam kurungan pilihan jawapan B. Faham tak kelas? Faham. Okey. So, Faham. okey. Nak betulkan jalan kerja ke dah siap? Ke nak suruh cikgu tunggu? Korang? Cikgu boleh teruskan ke atau korang nak menyalin dulu? Tak jawab pun. Okey. Kalau dah cakap Dah siap. Okey. Yang lain? Boleh teruskan? Boleh. Boleh. Okay, bagus. Kita pergi nombor 5. Okay, nombor 5. 8.47 abad. Unit dia abad. Dan anu dia dalam unit tahun. Okay, kalau dua-dua ini ditambahkan, dia akan menjadi jumlahnya 10 abad 21 tahun. Jadi kita kena cari dalam anu ni apakah nilai anu. Cara nak cari, nak selesaikan ialah kita terbalikkan operasi daripada tambah menjadi tolak. Jadi kenapa cikgu letak 1021 tolak 847 dalam kurungan tahun? Bermakna 10 abad 21 tahun ditolakkan dengan 8.47 abad. Tetapi kedua-dua nilai ini kita dah tukar siap-siap kepada tahun. Jadi kita tengok macam mana boleh dapat 1021 tahun untuk 10 abad 21 tahun. Dekat sini jalan nak tunjukkan kita menukar unit di sebelah kanan. 10 abad 21 tahun. 1 abad sama dengan berapa tahun kelas? 100 tahun. 100 tahun. Sekarang kita ada 10 abad. 10 abad sama dengan berapa tahun?
1000 tahun. 1000. Sebab itulah 1000 tambah lagi dengan 21 tahun. Untuk kita gabungkan abad dan tahun ke dalam unit tahun. Sebab itu dia jadi 1021 tahun. Setakat ni faham? Faham. Okey. Kemudian kita dah settlekan dah 10 abad 21 tahun. Dah tukar menjadi 1021 tahun. Kemudian yang ini pula. 8.47 abad nak tukar kepada tahun. Kita darab 100. Sebab satu abad sama dengan 100 tahun kan. Sebab tu kita kena darab 100. So kita menggunakan teknik ataupun cara mengira cepat. Darab bermaksud kita gerak ke kanan. Kanan ke sini. Kalau ke kiri daripada titik ni. Titik ni bayangkan seperti dinding yang memisahkan antara kanan dan kiri. Jadi sebab darab kita kena gerak ke kanan. Kalau dia operasi bahagi gerak ke mana kelas? Kiri. 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 Okay, sebab itu pada soalan sekarang ni kita kena buat gerak ke kanan sebab darab. Dan kita gerakkan 2 kali sebab apa kelas? Kita gerak 2 kali. Sekali, 2 kali. Sebab sifatnya ada 2. Betul, pandai. Sebab sifatnya ada 2 kat sini. 1, 2. Sebab tu kita kena gerak 2 kali. So, bila gerak 2 kali, kita nampak anak panah ni. Maksudnya anak panah adalah titik perpuluhan yang baru. Dia duduk di sebelah 7. Jadi, kalau 7 ini di sebelah dia titik perpuluhan, bermaksud 7 ini nilai tempatnya apa kelas? Sa. Betul. 10 Sebab itu kita dapat jawapan dia 847 tahun. Okey. Setelah kita menukarkan kedua-dua nilai pada ayat pada soalan tu, kita dah tukarkan kepada tahun. Kemudian kita barulah membentuk ayat matematik. Tu yang dapat macam ni. So selesaikan operasi tolak menggunakan bentuk lazim. So, awak akan dapat 174 tahun dalam kurungan C. Okay. Faham tak korang? Faham. So, ini jalan kerjanya. Kalau dah siap, bagi tahu cikgu. Korang jangan main salin je. Korang kena fahamkan. Kalau korang tak fahamkan, main salin je. Kita tak belajar matematik hari ni. Kita belajar menyalin je. Tahu tak? Dah. Okey, kejap. Dah Kita teruskan nombor 6. Nombor 6. Okey, nombor 6. 9.25 tahun tolak dengan 21/3 tahun. Jawapan dia nak dalam tahun dan bulan. Jadi, yang ini kita kena tukarkan. Kita tak nak perpuluhan. Dia kena dalam unit tahun dan bulan tetapi dalam nombor bulat. Macam ni, nombor bulat, nombor bulat. Okay, yang ini pun sama. Kita nak kena tukarkan dia. Kita tak nak dalam nombor bercampur tahun. Kita nak dalam unit bercampur iaitu nombor bulat tahun dan juga nombor bulat bulan. Jadi kat sini yang kita kena tukar. 9 ini adalah 9 tahun kan. Jadi baki dia tu adalah bulan iaitu 0.25 tahun. Kita kena tukar kepada bulan. Sebab tu jalan kerja yang pertama kamu tengok 0.25 tahun sama juga dengan ni kita nak tukar kepada bulan. Kena darab dengan 12 bulan. Okay. So kita buat bentuk lazim. Kat sini kita dapat
3 bulan. Okay, seterusnya, bermaksud 9.25 tahun sama juga dengan 9 tahun 3 bulan. Okay, seterusnya kita nak tukarkan pula 21/3 tahun ni. Okay. Langkah ditunjukkan kita 2 ni, nombor bulat ni adalah 2 tahun. Jadi kita hanya perlu tukar kepada bulan pada bahagian pecahan. Jadi 1/3 tahun ni kita kena tukar kepada bulan. Jalan kerjanya ialah ini. Jadi 1/3 tahun nak tukar kepada bulan sama juga dengan 1/3 darab dengan 12 bulan. Yang ini kita potong menggunakan survey apa kelas? 3. Survey 3. Betul. Survey 3 dan kita dapat 4 bulan. Bermakna 1/3 tahun sama juga dengan 2 tahun berapa bulan? 2 tahun berapa bulan? 4 bulan. Sebab itu ayat matematik kita bentukkan begini. 9 tahun, 3 bulan. Tolak dengan 2 ni, 2 tahun. Tapi 1/3 kita dah tukar menjadi 4 bulan. Kemudian, kamu buatlah bentuk lazim menolak ni. Ni nak tolak yang ini, ayat matematik ni kita buat kat sini bentuk lazimnya. Tahun dan bulan. Perhatikan 3 ni. Perhatikan 3. 3 nak tolak 4. Oh, kat sini simbol tolak tak ada. Maksudnya ada simbol tolak. Okey. Perhatikan 3 bulan ni dekat unit bulan. 3 tolak 4 tak boleh. Jadi 3 ni kita kena pinjam daripada 9 tahun. Jadi baki tahun jadi 8. Kenapa 3 ni jadi 15? Sebab 3 kita tambah setahun ada 12 bulan. Lepas tu dia jadi 15. So kita pun tolak 15 tolak 4 tinggal 11. 8 tolak 2 tinggal 6. Jadi jawapan kita ialah 6 tahun 11 bulan. Faham tak? Korang? Faham. Jadi jawapan kita ialah dalam kurungan C. Okey. Kalau dah sudah bagi tahu cikgu. Sebenarnya cikgu kat luar tau, dekat sebab cikgu temankan suami cikgu vaksin. Apa nama cikgu dalam kereta ni sebenarnya. Jadi kalau cikgu punya signal loss, kalau loss, cikgu akan kongsi soalan, baki soalan yang tak sempat kita share tu, cikgu akan upload dalam YouTube. Boleh tak korang? Boleh. Ya? Boleh. Tapi setakat ni okey lah. Setakat ni line okey. Okey. Yang ni dah ke belum korang? Dah. Alright. Belum. Oh lemak belum. Okey. Nampak tak ni? Ke cikgu kena besarkan lagi? Okey ni? Boleh Okey.
Dah. Alright. Kita pergi soalan nombor 7. Nombor 7, 13/45 dekad tolak dengan 9.9 dekad. Kedua-duanya unit dekad tetapi jawapan dia nak dalam tahun. Jadi maksudnya kedua-dua ni kita kena tukar kepada tahun. Apa hubungan antara tahun dan dekad? Kelas? Korang? Apa hubungan antara tahun dan dekad? 1 dekad 10 tahun. 1 dekad 10 tahun. Sebab itulah 4/5 ni kita tukar kepada tahun dengan cara 4/5 darab dengan 10 tahun. Kita potong pakai sifir 5. So kita dapat 8 tahun. Bermaksud 13/4/5 tahun sama juga dengan 138 tahun. Kerana apa? Kerana 13 dekad kita terus tukar kepada tahun, kita congak. Kalau 1 dekad 10 tahun, bermaksud 13 dekad, 13 darab 10 kan. Jadi kita congak maksudnya 130. 130 tambah yang 4/5 ni. 4/5 ni kita dah kira jadi 8 tahun. Jadi 130 tambah 8 tu yang dapat 138 tahun. Setakat ni faham tak? Faham. Okay, kemudian yang 9.9 dekad ni pula sama juga kita kena darab dengan 10 tahun nak tukar kepada unit tahun. Kita congak saja, gerakkan sekali, dia jadi 99 tahun. Barulah kita boleh membentuk ayat matematik. So 13/45 dekad ni ialah 138 tahun dan 9.9 dekad ialah 99 tahun. Jadi kita buat operasi tolak. Kat sini cikgu tunjukkan dah bentuk lazimnya. Okey, tunjukkan bentuk lazim dengan nombor yang potong ni. Jangan main buat 138 tolak 99 tu dapat jawapan. Dekat nombor atas ni tak ada potong-potong pun. Jadi cikgu nak awak tunjukkan. Siapa awak pinjam, tinggal berapa, apa semua Tu yang dapat jawapan akhir kita 39 tahun, pilihan jawapan A. Faham tak korang? Faham. Alright. Kalau dah siap cakap. Dah. Dah Okay, kita pergi nombor 8. Sifar perpuluhan 375 hari tambah dengan 6 hari 15 jam. Dan pilihan jawapannya dalam unit hari dan jam. Dan perhatikan nombor pada pilihan jawapan semuanya dalam nombor bulat. Jadi kita kena tukarkan yang perpuluhan ni kepada hari, hari tukar kepada jam. Kalau hari tukar kepada jam, angka dia akan berubah menjadi nombor bulat. Jadi sifar perpuluhan 375 darab dengan 24 jam. Sebab satu hari sama dengan 24 jam. So kita selesaikan buat bentuk lazim. Ni tunjukkan bentuk lazim. Tunjukkan juga garisan ni berapa kali dia bergerak, mana anak panah dia. Jadi dia berhenti kat sini. Dia berhenti kat sini. Di antara 9 dengan sifar ni. Jadi 9 ni adalah sah. Sebab itulah jawapan dia 9 sama dengan 9 jam. Kemudian baru kita masukkan dalam ayat matematik. Jadi sifar perpuluhan 375 hari kita dah tukar kepada 9 jam. Tambah dengan yang ni tak payah buat apa-apa lah sebab nombor dah cantik, salin saja. Kemudian kita congak. Okey, 6 hari
bawa ke hari, bawa ke bawah. Kemudian jam ni kita jumlahkan, kita akan dapat 24 jam. So kita boleh menukarkan 24 jam terus kepada unit hari. Sebab itu dia jadi 6 tambah dengan 24 jam satu hari lah. Jadi 7 hari. Boleh? Faham tak korang? Boleh. Alright. Alright. Salin. Kalau dah cakap tahu. Dah. Dah Dah. Okay, kita pergi nombor 9. 1/2 abad tambah dengan 34 dekad. Okey, apa hubungan antara abad dan dekad korang? 1 abad 10 dekad. Abad 1 10 abad. dekad. Betul, 1 abad 10 dekad. Jadi, kalau kita tengok kat sini, pilihan jawapan ni dalam abad dan dekad. Jadi, kita kena ubah kedua-dua ini menjadi unit bercampur abad dan dekad. Sini pun kena jadi abad dan dekad. Baru kita boleh tambahkan. Okey, kita tukarkan dulu 1/2 abad bermaksud 1 abad berapa dekad? Okey, 1 abad sama dengan 10 dekad kan? Jadi kalau 1/2 abad ataupun separuh abad sama juga dengan separuh lah daripada 10 dekad bermaksud 5 dekad. Jadi di sini kita dah dapat 1 abad 5 dekad. Itu yang bawa ke ayat matematik. Nak tambahkan pula dengan 34 dekad. Okey, 30 dekad sama dengan 3 abad. Jadi kita ambil keluarkan 30 dekad menjadi 3 abad dan baki dia 4 dekad. Kita letak di unit dekad. Setakat ni faham? Faham. So yang ni tak perlu tunjukkan bentuk lazim sebab kita congak aja, kita tambahkan setiap unit yang sama, abad tambah dengan abad tu jadi 4 abad. Dekad pula 5 tambah 4 jadi 9 dekad. So pilihan jawapan kita ialah B. Okey, masukkan pilihan jawapan dalam kurungan B. Boleh tak korang? Faham tak? Faham. Faham. Alright. Salin. Kalau dah cakap tahu. Dah. Dah. Okey, 10. 3/1/4 tahun tambah dengan setengah tahun. Jawapan ada bulan, lepas tu ada tahun. Kan? So, kalau kita tengok kat sini, kita tukar kepada bulan dulu. Jadi, 3/1/4 tahun sama juga dengan 3 tahun berapa bulan. Jadi, 1/4 ni dulu kita tukarkan. Pecahan ini kita tukarkan kepada bulan. 1/4 darab 12. Sebab 1 tahun 12 bulan. Kita potong menggunakan sifir apa kelas? Sifir apa kita? 4. Okey, betul. Sifir 4. Potong 4 tinggal 1. Potong 12 tinggal 3. Jadi 1 darab 3. Sebab tu kita dapat 3 bulan. Bermaksud 1/4 tahun sama juga dengan 3 bulan. Jadi 3 tahun pula sama dengan berapa bulan? Ni 3 tahun ni. 3 ni pun 3 tahun kan? Kena tukar juga kepada bulan. Jadi 3 darab 12 bulan. Kita congak je dapat 36 bulan. Kemudian setengah. Ataupun 1/2 tahun. Sama juga dengan 6 bulan. Sebab itulah kita dah dapat tukar semua. Bila kita dah dapat tukar semua kepada unit bulan. Baru kita boleh bentuk ayat matematik. Dalam kurungan 39 tambah 6. Tutup kurungan bulan.
Ini pun kita tak buat bentuk lazim, tak perlu. Congak saja, dia jadi 45 bulan. Pilihan jawapan D. Faham tak? Faham tak korang? Faham. Alright. Salin. Jangan lupa bulatkan pada buku aktiviti. Bulatkan. Dan juga salin dengan lengkap lah jalan kerja. Jalan kerja yang lengkap yang kamu nak tangkap gambar tu mestilah lengkap macam mana yang cikgu terangkan dalam kelas. Dalam kelas Google Meet. Nanti kan kalau cikgu nak tanda tapi tak lengkap buat apa? Pastikan kamu dah betul-betul siap menyalin dengan lengkap. Dah tengok video. Kalau lambat ataupun tak masuk Google Meet, rakaman tu dibuka. Difahamkan satu persatu penerangan cikgu. Kemudian disalin jalan kerjanya dengan lengkap. Dah siap semua, barulah ambil gambar. Faham tak? Faham. Dan cikgu beri masa tempoh seminggu. Jadi kamu boleh buat dengan tenang, berhati-hati. Pastikan semua dah lengkap. Dah tanda dengan pen merah. Pen merah. Kalau tak ada sangat pen merah, mak ayah tak sempat nak belikan. Pakailah color. Pensel warna color merah tu pun boleh juga. Tapi seboleh-bolehnya pakai pen lah. Okay. Dalam masa seminggu awak kena hantar. Bukannya hari ni juga nak kena hantar ya. Cikgu beri masa seminggu supaya kamu boleh menyiapkan tugasan dengan lengkap dan juga kemas. Bukan cincai-cincai nak hantar hari ini. Dia tak ada pertandingan siapa paling cepat hantar. Tak ada. Jadi kalau kamu nak cepat-cepat hantar, tulisan tu pun comot. Ada yang tak lengkap. Ada yang tangkap gambar tapi 2 soalan kosong, tak ada jalan kerja. Macam mana tu? Cikgu masa menanda, cikgu kena bagi lagi komen. Sila lengkapkan soalan 5 dan 6. Sila lengkapkan jalan kerja 5 dan 6. Tu kadang cikgu tak faham. Kan? Kalau dia suruh cikgu dah bagi video. Dah bagi jalan kerja lengkap. Tapi kamu tak salin. Tak salin, lepas tu dah tangkap gambar, hantar. Bila masalah ni nak selesai kan berulang-ulang. Tak siap-siap. Sebab tu pentingnya mengikut kita punya langkah kerja kita menyiapkan tugasan ni. Tonton video. Kalau tak tonton video, macam mana nak dapat jalan kerja yang lengkap? Boleh tak korang? Faham tak? Faham. Okay, dah ke 10 ni? Cikgu bebel lah pula. Belum? Dah ke belum? Dah. Okey, 11. Antara berikut yang manakah padanan yang betul? Semua 4.5 jam. Jadi senanglah. Jam yang ini pula semuanya minit. Jadi tukarkan saja 4.5 jam kepada minit. Jam nak tukar kepada minit kena darab dengan 60 minit. Jadi sini bentuk lazimnya kita selesaikan. Kita dapat titik perpuluhannya di sini. Jadi maksudnya dia adalah 270. Jawapannya 270 minit. Pilihan jawapan D. Okey, bulatkan D. Bentuk lazim ni kena tunjukkan. Cantik-cantik buat.
Dah ke? Belum. Okey, tak apa. Cikgu tunggu. Dah. Okey. Dah, kita terus soalan 12. Berapakah tempoh masa antara dua tarikh pada kalender itu? Kamu perhatikan pilihan jawapan. Pilihan jawapan dia nak unit hari. Ada tak yang dah buat soalan ni? Korang? Ada tak yang dah buat soalan ni? Dah try dulu buat sendiri. Tak jawab pun jangan tanya ni. Ada ke tak? Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Kalau kita perhatikan pilihan jawapan, dia dalam unit hari. Bila dalam unit hari, kita tak boleh buat kaedah bentuk lazim hari dengan bulan tu. Sebab dia tak tepat. Sebab kita akan, bila kamu buat kaedah bentuk lazim T tu, tahun dengan bulan, kamu akan dapat, bulan dengan hari, kamu akan dapat jawapan akhir dia bulan, berapa hari kan? Jadi kita nak tukarkan pula bulan tu kepada berapa hari. Jadi bulan pula, hari pula untuk setiap bulan tak sama. Jadi sebab itu kaedah tu tak berapa tepat. Kalau soalan dia minta jawapan dalam hari, kita tak boleh guna kaedah bentuk lazim T. Kita kena kira satu persatu macam ni. Boleh faham tak penerangan cikgu ni pasal apa? Bentuk lazim T tu kenapa tak sesuai kita gunakan? Boleh. Faham? Okey, alright. Sebab itu kita cari satu persatu. So ayat matematik, Ayat matematik ialah waktu akhir tolak waktu mula lah. Waktu akhir dia ialah 13 Februari 2020. Tolak dengan waktu mula 16 November 2018. Oh, ini ayat matematik. So kita kena mencari tempoh antara dua jangka tarikh ni. So kita cari satu-satu. November. Untuk bulan November, dalam bulan November ada 30 hari kan? Tapi kita tolak 15. Kenapa kita tolak 15? Sebab daripada 1 hingga 15 hari bulan. 1 hingga 15 hari bulan. 1 hingga 15 hari bulan November belum dikira lagi di dalam tempoh masa ni. Jadi 1 hingga 15 hari bulan tak termasuk dalam pengiraan tempoh masa. 1 hingga 15 hari bulan bermaksud 15 hari. Betul tak? Korang? Betul. Betul. Sebab itu nak kira dalam bulan November 30 hari ke semua dalam bulan November, tapi kita tolak yang tak nak. Yang tak nak ialah 15 hari. Jadi yang tinggal hari dalam tempoh masa tu ialah hanya 15 hari pada November. Setakat ni faham? Faham. Faham. Okey. Kemudian lepas November, Disember. Disember keseluruhan lah sebab dia daripada November hingga Februari. Jadi Disember keseluruhan jadi 31 hari. Januari pun keseluruhan jadi 31 hari. Kemudian Februari. Februari ni daripada 1 hingga 13 hari bulan. 1 hingga 13 hari bulan yang dia terlibat. Bermaksud 13 hari lah. Kalau 1 hingga 13 hari bulan. Betul tak? Betul.
Jadi Februari hanya 13 hari. So keseluruhan yang kita dah kira ni semua ialah 90 hari. Dan kita jangan lupa menambah juga dengan tahun 2019. Okay, sebab kalau tengok tempoh ni daripada 2018, kemudian 2019, lepas tu 2020. Jadi 2019 ni tak payah kira setiap bulan, kita terus kira sepanjang tahun. Jadi 2019 ialah tahun ganjil. Kalau tahun ganjil, bilangan harinya ialah 365 hari. Jadi ayat matematik kita buat 365 hari ni yang 2019 tambah dengan 90 hari yang kita kira November sampai Februari. November, Disember 2018, Januari, Februari 2020. Jadi jumlahnya kita dah jumlahkan 90 . Kalau sini cikgu tak buat bentuk lazim, kita congak je. 3, 3, 6, 7, 8. 80 berapa? Tengok pula tepat sah. Tepat sah ada 5, 6, 7, 7 tambah 3, 10. Sebab tu jadi 90 hari. Jadi ayat matematik kita ini. Dan kita jumlahkan bentuk lazim di sebelah kanan. Sebab itu jawapan dia 455 hari. Faham tak korang? Faham. Faham. Okay. Nak salin dulu ke? Nak. Tak nak? Nak. Nak. Okey, kejap. Dah. Dah. Okey, dah. Kita pergi soalan 13. Encik Ali sekeluarga bercuti di kampung daripada 17 Julai 2020 hingga 8 September 2020. Berapa harikah mereka bercuti di kampung? Nampak hari. Kita nak guna kaedah yang mana nak mengira hari? Kita nak guna bentuk lazim T ke? Atau kita nak kira bulan by bulan? Korang? Hello? Tak jawab pun cikgu tanya ni. Kita nak guna kaedah yang mana ni? Bentuk lazim T ke atau kita kira hari untuk setiap bulan berapa hari? Setiap bulan berapa hari? Macam tu. Setiap bulan. Setiap bulan. Sebab
jawapan akhir dia nak dalam hari. Jadi kita tak boleh guna bentuk lazim T sebab bentuk lazim T kita akan dapat dalam unit bulan dan hari. Jadi kita kena dapatkan satu unit aja iaitu unit hari. Sebab itu kita kena guna kaedah mengira bulan hari dalam setiap bulan. Jadi caranya kita kena kira satu-satu bulan lah kan. Okay, kita tengok dulu 17 Julai. Maksudnya kita kira bulan Julai. So Julai sama dengan Julai berapa hari kelas? Berapa hari ada dalam bulan Julai? 31 hari. 31. Okey, 31 hari kita nak tolakkan dengan yang tidak terlibat. Okey, yang tidak terlibat agaknya berapa hari? 16 hari. 16 hari sebab daripada 1 hingga 16 hari bulan tak terlibat. 1 hingga 16 hari bulan tak terlibat. Jadi kita akan tolak dengan 16 hari. 16. Okey, congak. Dapat berapa? 31 tolak 16. Korang buat bentuk lazim pun boleh kat tepi tu. Okey, berapa dapat? 15. Okey, betul 15. So, letakkan 15 hari. 15 hari. Buat sama-sama dengan cikgu ni. Okey, kemudian Julai dah settle. Lepas Julai bulan apa? Ogos. Okey. So, bawah ni kita kena letak bulan apa? Lepas Julai? Ogos. Okey, Ogos sama dengan terus letak. Ogos sama dengan berapa hari? 31. Okey, letak di bawahnya begitu. Ogos sama dengan 31 hari. Okey, lepas Ogos kita nak buat bulan apa pula? September. Okey. Salin tuliskan September. September sama dengan berapa hari September? Keseluruhan berapa hari dalam bulan September semuanya? Ada berapa hari dalam bulan September kelas? 30 hari. Okey, ada 30 hari. Berapa hari yang kita tak nak tu? Ataupun kita terus kira September dah hujung ke ni? Betul, September dah hujung. Dah bulan yang terakhir dalam pengiraan kita. Jadi berapa hari yang terlibat dalam bulan September? Yang terlibat adalah daripada 1 hingga 1 hingga 8 hari bulan. 8 hari, betul. Jadi September dia melibatkan 8 hari. Barulah kita boleh bentuk ayat matematik. Apa ayat matematik kita? Sebut. Ayat matematik dalam kurungan 15 tambah 31 tambah 8 tambah 8 tutup kurungan hari. Okey, betul. Dan tunjukkan bentuk lazim. Bentuk lazim. Nak congak pun boleh. Nak bentuk lazim pun boleh. Jadi berapa ni? 30 dengan puluh dulu. 3 tambah 1, 4. Okey, 40 berapa ni? 8, 46. 46 ke? 56 ke 46? Tengok puluh dia. 1, 3. Okey, kalau tak boleh congak, buat bentuk lazim. 15 tambah 31. 15 tambah dengan 31. Tambah lagi dengan berapa? 8 8. Tambah lagi dengan 8. Jadi dapat berapa?
Dapat berapa korang? 54. 54. Okey, jadi apa jawapan kita ni? 54 hari. Pilihan jawapan apa? C. Okay, C. Right. So ini. Dan bulatkanlah. Bulatkan pada buku aktiviti pilihan C. Faham tak soalan 13 ni? Faham. Dah ke? Dah. Dah. Okey. Sekejap dah Jadi kita dah habis muka surat 65. Betul tak? Betul. Betul. Kita dah habis muka surat 65. Jadi muka surat 66 cikgu akan buat video, cikgu akan share dalam link YouTube. Boleh tak? Boleh. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya cikgu? Ada apa-apa lagi nak tanya cikgu untuk muka surat 65? Tak ada. Okey, tak ada. Tunggu nanti dalam WhatsApp kelas bila cikgu dah ready video tu, cikgu akan share dalam grup WhatsApp kelas. Okey? Okey. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam cikgu. lagi minggu depan. Bye-bye korang. Sama-sama. Bye. Nanti sambung. Kejap. Nanti sambung muka surat 66. Terima Bye. kasih Okey. cikgu.